Ini beberapa sebab kenapa filem The Assistant mudah dijangka. Okay guys, ini adalah sebuah spoiler untuk filem The Assistant. So korang yang belum menonton jangan tengok saya punya video ni. Saya akan menceritakan kenapa filem ini, sebuah filem, storynya itu predictable untuk saya. Saya tak kata dia secara umum, kenapa dia sebuah filem yang predictable untuk saya. Okay, filem ni dia membawa satu kisah di mana sedikit sinopsis lah. Tapi korang yang dah tengok video, ni mesti korang dah tengok cerita tu kan. So sedikit sebanyak mengenai watak Zafiq yang mengalami masalah mental lah. Dia telah mengeluarkan satu lagi watak atau identiti lain yang bernama Feroz, yang menjadi assistant dia, menjadi pembantu dia dalam dia mencari pembunuh isteri dan anak-anak dia. Okey, sebenarnya sebelum filem ni ditayangkan, saya dah budget cerita ni akan jadi macam ni, sebab beberapa benda yang saya nampak daripada poster dan trailer dia. Okey, benda ni akan jadi lagi jelas untuk orang-orang yang biasa menonton genre macam ni, atau yang lagi akan jelas kalau korang pernah tengok Fight Club. So korang tengok Fight Club, cerita lakonan Brad Pitt dengan Edward Norton. So korang tengok trailer ni, korang akan terus, ini macam Fight Club je. So korang akan terus dapat konsep, atau korang terus macam predict yang cerita ni akan dia ada split identity macam tu. Satu yang jelas dalam trailer tu penampilan Feroz tu lah, dengan fashion dia. Kalau korang tengok watak Brad Pitt dalam Fight Club pun lebih kurang sama penampilan dia. Dan satu lagi adalah ini hint-hint yang saya rasa boleh dikatakan kurang jelas untuk korang tahu cerita ni, atau untuk saya katakan filem ni predictable. Tapi dia rasanya agak jelas jugalah untuk orang yang dah tengok Fight Club. Tapi tak apa. Satu lagi adalah poster dan tajuk dia tu sendiri, saya rasa macam sangat memberi cerita ni punya plot twist tu. Sebab kita tengok poster dia bersebelahan, muka watak Feroz dengan Zafiq tu bersebelahan, dicantumkan jadi satu. So dekat situ kita dah nampak dia punya metafor, atau dia punya apa yang dia nak tunjukkan dalam filem. Dan satu lagi adalah tajuk The Assistant tu lah, dia pembantu tu. Dan tak tahu, somehow dia bagi saya lah benda tu, dia beri saya satu idea yang dia akan jadi macam tu. Okay, dalam filem pula kita nampak watak Feroz ni, pertama fashion dia agak luar dari kebiasaan kan. Macam mula-mula dia jumpa Feroz tu dekat rumah lama, dekat rumah dia yang dah ditinggalkan, dengan kawasan yang saya rasa agak kampung gitu. Tiba-tiba datang satu watak dengan pakaian yang macam tu. So dia nampak macam sedikit pelik. Dan kemunculan Feroz selepas tu selalu secara tiba-tiba. Mula-mula saya fikir orang yang tak biasa dengan genre macam ni, atau at least tak pernah tengok Fight Club, mungkin akan tak nampak apa benda yang saya nampak, atau benda-benda yang saya kata tadi. Tapi sebenarnya pun tak tepat juga sangkaan tu. Sebab kawan saya, Inobi Trio, saya pergi tengok dengan dia itu, dia tak pernah tengok Fight Club. Tapi dalam tengah menonton filem tu, sampai satu part dia kata, dia beritahu saya, ini orang yang sama ni. So kat situ dia dapat tangkap. So part dekat mana yang dia dapat tangkap tu, ini kita masuk ke hint yang obvious, hint yang jelas. Okay, macam satu scene tu, semasa watak Zafiq dengan Feroz, dia tengah menyiasat nak cari pembunuh isteri dia tu. Dia pergi ke satu macam sarang matpad gitulah, sarang-sarang dadah gitu. Dia tangkap satu matpad ni, dia ugut, dan dia tanya soalan lah. Tanyalah beberapa soalan mengenai apa benda yang dia tengah siasat tu. Kemudian dia macam watak Feroz atau watak Zafiq yang kata kami tau, dia sebut. Saya tak ingat dialog dia, tapi dia mention kami. Kemudian matpad tu dia macam pelik tengok
orang yang cakap kami tu, dia macam kami. So macam kat situ dah yang kawan saya si Inobi tadi dia dapat tangkap. So saya rasa part tu memang sangat jelas lah. Macam kalau kita biasa dengan benda penceritaan macam ni, kita akan dapat tangkap lah kenapa dia pelik dengan diorang menggunakan perkataan kami tu kan. Scene tu saya rasa boleh dibuat, tapi mungkin dibalas hanya dengan reaction muka Wattpad tu je, tanpa perlu dia mengeluarkan balik perkataan tu sambil dengan muka pelik kan, kami. So mungkin dekat situ boleh diselamatkan daripada kantoi kat situ. Dan satu lagi scene yang menguatkan lagi jangkaan penonton kepada benda yang saya cakap tadi adalah scene masa Zafiq turun daripada rumah Feroz tu, turun tangga, bukan rumah, motel tak silap saya, macam atau hotel murah itu, hotel bajet. Dia turun, tiba-tiba dekat bawah tu owner hotel tu atau pekerja kat situ, kat kaunter tu cakap pasal sewa. Dia kata jangan lupa bayar sewa macam tu apa. Dia cakap dekat Zafiq, dan Zafiq kata dia kata apa, aku jumpa kawan je lah, macam tu lah. Macam dia nak kata tu bukan dia duduk situ, dia datang je. So dekat situ pun dah memberi kita hint yang agak jelas. Masa saya menonton dan saya nampak hint-hint tu semua daripada trailer sampai ke dalam filem, saya ada satu harapan yang sebenarnya saya salah tau. Saya salah, dan akhirnya macam ending tu bukan macam saya jangka. Kalau betul-betul dia boleh buat macam tu, saya rasa macam okey, memang terbaik lah saya katakan. Dia menipu kita, dia bagi kita sebab benda-benda tu nampak jelas. Saya macam mengharap dia saja bagi kita satu idea untuk kita percaya ceritanya macam ni. Ending sebenarnya, sekali endingnya memang lain daripada apa yang kita jangka. Itu memang genius lah kalau dibuat kan. Tapi untuk orang yang mungkin tak biasa dengan cerita konsep macam ni atau belum tonton Fight Club, saya rasa memang diorang akan sangat enjoy dengan cerita macam ni. Satu benda yang luar daripada kebiasaan filem-filem Malaysia, dan dia bermain dengan isu psikologi, mental illness. So apapun cerita ni atau filem ni memang satu effort yang saya rasa sangat bagus jugalah untuk membuka satu perspektif baru dalam penceritaan filem dalam Malaysia kan. Sebab saya tengok dia mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Dalam 4 hari dah dapat 1 juta tak silap saya. Itu memberi petanda yang bagus. Filem konsep macam ni diterima oleh umum tau. Kalau dulu dia sangat niche, benda-benda yang banyak aja filem-filem lain yang dulu, filem Malaysia yang cuba membuat sesuatu yang lain, keluar dari kebiasaan tuntutan penonton Malaysia, tapi tak dapat sambutan. Tapi yang ini alhamdulillah tengok dapat sambutan. Dan okey, satu lagi, sebenarnya filem ni saya dah buat review tau, tapi saya buat review dalam channel saya dengan kawan saya, Raksasa Manja. Nanti korang boleh check kat situ, kita orang punya review. Dan dalam review tu saya ada kata satu benda yang saya tak suka. Mungkin saya konservatif sikit, atau saya tak suka penggunaan bahasa-bahasa kasar dalam filem ni. Bukan bahasa kasar, lebih kepada bahasa-bahasa mencarut lah. Kasar tu skop dia lagi besar lah. Mungkin kasar, ada perkataan yang tak melampau tapi kasar. Tapi dalam filem ni menggunakan perkataan-perkataan yang mencarut, maki, hamun, semua yang memang kalau dalam filem Malaysia tu kita rasa pelik lah benda tu. Ada yang kata buat benda tu untuk nampak real, benda tu jadi realism dalam filem. Tapi untuk filem ni saya rasa benda tu bercanggah dengan treatment skrip dia tau. Skrip dia dalam saya cerita dalam review dengan kawan saya tu, skrip dia saya rasa sangat awkward, sangat macam bahasa baku ke, macam tak tahulah, nampak pelik lah, nampak tak realistik. Hinggakan bila dia dituturkan oleh pelakon yang bagus pun, saya rasa dia jadi, pelakon tu jadi macam tak bagus pelakon. So benda tu bercanggah lah kalau kau kata kau nak buat
masukkan elemen maki tu untuk bagi nampak realistik, macam kejadian sebenar kan, kehidupan sebenar pun memang macam tu, ada orang maki apa semua kan. Tapi bila dia diadunkan dengan skrip yang nampak baku, nampak macam terlalu kekok tu, so tak blend lah, tak selari. So saya harap benda macam ni tak perlu pun dalam filem untuk menyampaikan satu filem yang bagus kan. Macam kita tengok filem-filem banyaklah contoh-contoh filem Malaysia lagi yang bagus-bagus, saya rasa tak ada pun benda-benda tu. Okay, saya rasa itu saja. Kenapa saya rasa filem ni predictable dan mudah dijangka. So korang rasa macam mana? Korang tengok, korang rasa macam mana? Korang dapat bajet ke tak ending dia tu kan? Dan satu lagi, saya lupa nak cerita dalam review yang part masa saya tengok trailer tu, dia terjun dari KLCC tu kan. Scene tu pun nampak ramai orang kecam lah scene tu sebab CGI dia teruk. So seperti yang saya jangka dalam trailer tu jugalah, dia bukan dalam kehidupan, terjadi dalam kehidupan sebenar. Dalam filem tu dia jadi sebab dia masuk ke satu, korang tengok korang faham lah kan. Dan so pada saya, bila dia nampak CGI tu nampak awkward sikit, nampak tak berapa real sangat, saya rasa okey lah, pasal dia bukan berada dalam reality. So benda tu kalau saya rasa boleh jadi lagi okey kalau dia buat satu efek sikit ke, atau distort apa-apa sikit, glitch ke, bagi bukan glitch lah, buat something untuk shot tu bagi nampak dia tu luar daripada dalam nyata. So saya rasa lagi okey kot. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton Box Perspective. Assalamualaikum. Peace.